Contoh 1, lukis graf Y melawan X berdasarkan setiap jadual data berikut dan seterusnya tentukan graf yang manakah hubungan linear, berikan alasan. Bila kita cakap pasal linear, kita patut dapat graf garis lurus. Bila cakap pasal graf garis lurus, kita boleh kaitkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Jadi dia kata kita plot. Just plot je, nampak sekarang daripada negatif 3 sampai 3. Negatif 3 sampai 3, kemudian kena tengok Y dulu. Paling kecil negatif 17, paling besar 25. Jadi, yang paling kecil dengan paling besar ni, dia tak jauh beza. Kita boleh buat lebih kurang tengah-tengah atau ke bawah sikit lah. Kita plot, just plot dan kita just tanda-tanda dan kita plotkan lah. Kalau tengok yang ni bukan garis lurus, ni tak garis lurus, jadi bukan linear. B, X negatif 3 sampai 3. Y ni 9 paling besar, 9 paling kecil negatif 3. Jadi kita tahu kawasan positif lagi banyak dari kawasan negatif. Lebih kurang macam ni, dia akan ke bawah sikit. Sebab kita tahu yang positif ni sampai 9, yang ni sampai negatif 3. Dan X lebih kurang lah kiri dengan kanan. Kemudian kita plotkan lah negatif 3 dengan 9. Negatif 2 dengan 7, kita plot dan kita sambung semua titik. Kalau tengok kita dapat garis lurus. Bila garis lurus ini adalah persamaan linear. Persamaan linear ni maksudnya bila kita plot dapat garis lurus di mana kita boleh kaitkan dengan formula Y sama dengan MX tambah C. Okay, dia kata graf A adalah hubungan tak linear. Kenapa tak linear? Sebab graf yang dapat lengkung. Graf B pula adalah linear kerana graf yang diperoleh adalah satu garis lurus. Contoh 2, jadual di sebelah menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada satu eksperimen yang melibatkan dua pemboleh ubah X dan Y. Plot graf Y melawan X dengan menggunakan skala yang sesuai. Dan bagi skala yang sesuai bagi paksi X dan paksi Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Bila dia kata penyuaian, kita tahu tak semua titik graf ni akan lalu lah. Graf akan lalu. Mula-mula kita tengok dulu X ni daripada 2 sampai 9. Jadi kita tahu kawasan X ni kawasan positif je. Kalau tengok Y pun sama, dia hanyalah positif. Jadi bila kita plot positif X dengan positif Y, 2 sampai 9 kita boleh plot 0 sampai 9. Kalau ada 9 kotak, bolehlah buat 9 kotak. Kalau tak cukup, kita boleh buat 2, 4, 6, 9. Untuk yang ni 0.9 sampai 2.3. Yang kita boleh plotkan, tengok paling besar 2.3 ni, kita boleh plot 0.5 lah. Kena make sure graf tu 1.5, 2, 2.5. Dia tak kecil sangat. Dia tak kecil sangat. Tapi muat dalam graf ni. Graf paper ni make sure at least separuh lah. Separuh dan ke atas, lagi besar daripada separuh kertas. Jadi kita plot 0.2 dengan 9, 3 dengan 1.1. Lepas tu, lepas dah plot semua, ambil pembaris, kita tengok, kita gerakkan, make sure titik yang paling banyak kena. Kalau tengok sini, semua titik kena, hanya ni yang tak kena. Jadi garis ni adalah paling sesuai sebab semua kena, satu je yang tak kena. Contoh 3, graf di bawah menunjukkan sebahagian dari garis lurus yang diperoleh dengan memplot 1/Y melawan 1/X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Kalau garis lurus, kita tahu Y sama dengan MX tambah C. Saya guna huruf besar untuk Y dengan X sebab kita nak ganti kemudian dengan dia punya, nampak tak? Paksi yang kita guna, 1/Y, 1/X. Tapi kena tunjukkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Untuk ni kena tahulah apa M, apa C. Kita boleh cari M dekat sini, nampak?
dia ada banyak cara lah nak guna formula. Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1 boleh terus dapat jawapan. Ataupun nak cari M guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 baru ganti pun boleh. Okay, kalau guna cara ni, Y2 adalah yang mula-mula ni X1 Y1, yang paling kiri yang ni X2 Y2. Y2 20 tolak Y1 7 per X2 adalah 19, X1 adalah 1. 20 tolak 7 13, 19 tolak 1 18. M sama dengan 13 per 18. Kita boleh gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C untuk kita dapatkan C. Ambil mana-mana titik, ambil titik yang senang lah, 1 7. Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan 7. M adalah 13 per 18. X adalah 1 tambah C. Kalau nak cari C, C sama dengan 7 tolak 13 per 18. Guna kalkulator. 7 tolak 13 per 18 dapat 113 per 18. 113 per 18. Kita dah ada Y sama dengan M kita adalah tadi 13 per 18. X, C kita adalah 113 per 18. Y sama dengan 13 per 18X tambah 113 per 18. Kita tahu dekat paksi ni, X dengan Y ni, paksi ni 1 per Y. 1 per Y sama dengan 13 per 18. X ni adalah 1 per X tambah 113 per 18. Nak cari Y, Y sama dengan bila Y dengan 1 terbalik ni pun actually per 1 kita akan jadi 1 per bawah ni 13 darab 1 13 per 18X tambah 113 per 18. Nak gabung pecahan ni darab X per X. Y sama dengan 1 per 13 tambah 113X per dengan 18X. Bila bahagi pecahan sama juga macam kita darab terbalik. 1 darab 18X per 13 tambah 113X sama dengan 18X per 13 tambah 113X. Inilah jawapan dia. 18X per 13 tambah 113X. Contoh 4, jadual berikut menunjukkan nilai-nilai eksperimen bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Plot graf Y melawan X dengan menggunakan skala. Dia dah bagi siap-siap 1 cm kepada 1 unit paksi X dan 1 cm kepada 2 unit paksi Y. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian baik. Okey. Kalau tengok X ni semua nilai positif, Y ni pun semua positif lah. Untuk X dia dah bagi 1 cm, nampak? 1 cm kepada 1 unit. 1 cm kepada 1 unit dekat paksi X. Lepas tu 1 cm kepada 2 unit dekat paksi Y. So, just 1, 2, 3, 4. Yang ni 2, 4, 6, 8. Sebab 1 cm, 2 unit. Okay. Dan penyuaian terbalik. Jadi, kita just plot 1, 3.4, 1.5, 4.2. Lepas kita dah plot, kita tengok garis mana yang boleh menghubungkan paling banyak. Kalau tak dapat hubungkan semua, macam ni, nampak ada 2 yang tertinggal tapi dia balance kiri dengan kanan. Okay. Kalau kita tengok dekat paksi Y ni, dekat paksi Y, kita tahu 1 cm 2 unit. Di mana 1 cm ni melambangkan 10 kotak kecil sama dengan 2 unit. Jadi 1 kotak kecil sama dengan 2 bahagi 10 0.2 unit.
Nak tahu berapa kotak kita nak plot. Okey, kita ada 3.4 betul. 3.4 bahagi 0.2 sama dengan 34 bahagi 2. Darab 10 kita dapat 17. Jadi daripada bawah ni kosong, nak plot 3.4 ni kita akan kira sini sampai sini 17 kotak kecil, 10 lagi 7 dan kita boleh plot. Dia macam ni untuk kita plot nombor yang point-point ni. Macam 4.2 bahagi dengan 0.2 sama dengan 42 bahagi 2, 21 kotak. Dia senang sebab yang besar tu 10-10an, ni dah 20 lagi satu kotak. Kita tarik, kita boleh plot macam tu. Right. B. Daripada graf, cari pintasan Y dan kecerunan garis lurus penyesuaian terbaik. Kita dah tarik sampai hujung. Kita tahu dekat tepi ni adalah pintasan Y yang mana yang lalu dekat paksi Y. Daripada B, kita nampak pintasan Y. Pintasan Y sama dengan 2. Jadi C sama dengan 2. Okey, dia nak kecerunan. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Boleh ambil 2 titik dekat graf. Kalau tengok ni dia ambil 7.6 dekat sini. Okey, ni 7.6. Okey, 7.6 dekat sini, 7.6 dengan 2. 2 dekat sini ya. 2. Dia ambil 2 titik yang ada atas garis. Kita boleh ambil mana-mana titik atas garis, tak semestinya 7.6 dengan 2. Kalau nak ambil yang titik ni dengan yang ni pun tak ada masalah, jangan dekat sangat. Okey, kalau saya ambil yang ni, kecerunan, ambil yang ni adalah yang dekat 1 3.4. Untuk yang pertama ni 1 3.4. Yang ni adalah, kalau tengok bawah ni 3 dengan 6.2. Kenapa tak keluar 6.2? Sama dengan 3 6.2. Y2 6.2 tolak Y1 3.4 bahagi X2 adalah 3 tolak 1. Kita dapat 6.2 tolak 3.4 bahagi dengan 3 tolak 1. Dapat 7/5 ataupun 1.4. 1.4. Kalau tengok buku teks ni, dia guna 7.6 dengan 2. 7.6, dia guna yang 7.6 dengan 2 yang saya buat arrow ni. Tapi kita buat 2 ni, still dapat jawapan sama. Jadi tak kisah, asalkan dia atas graf ni, asalkan dia atas garis lurus ni, ambil 2 titik untuk cari dia punya M. C. Tentukan persamaan garis lurus penyesuaian terbaik. Bila cakap pasal garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. M dah ada 1.4, C pun dah ada 2. Jadi Y sama dengan M adalah 1.4X, C adalah 2. Y sama dengan 1.4X tambah 2. Contoh 5, jadual berikut menunjukkan data bagi dua pemboleh ubah X dan log 10Y. Kalau tengok X dan log 10Y, maksudnya dia plot dekat sini, log 10Y sini X. Okay. Plot log 10Y melawan X dengan menggunakan skala. Dia dah bagi X ni 1 kepada 0.2 unit. Maksudnya jarak setiap kotak besar ni 0.2, 0.4, 0.6. Dan 1 cm kepada 0.5 unit. Dia dah bagi siap-siap, maksudnya jarak dia macam ni. Okey. Seterusnya, lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Untuk A ni, mula-mula kita kena plot titik lah. Dia ada cara senang kalau kita nak plot. Tengok dekat part CY. CY kita ni, dia kata 1 cm kepada 0.5 unit. Kita tahu 1 cm kotak besar ni ada 10 kotak. 10 kotak kecil. 10 kotak sama dengan 0.5 unit. 1 kotak kecil 0.5 bahagi 10 sama dengan 0.05. Untuk mudahkan plot tinggi dia ni, okey, 0.1 dengan 0.4. 0.4 bahagi 0.05 sama dengan, nak hilangkan pecahan ni guna kalkulator lah, 40 bahagi 5
sama dengan 8. Kita kira kotak ke-8 kita tanda. Ni 0.1. 0.1 tengah-tengah, kira 8 kotak tanda. Ataupun kita tahu kotak besar ni ada 10. 2 daripada atas. Ni yang pertama. Kalau kita ambil 1.78 ni, nampak macam susah nak plot kan? 1.78 bahagi dengan, kita tahu satu kotak kecil 0.05. 0.05 178 bahagi dengan, hilangkan pecahan 5. Ni boleh guna kalkulator direct je. 178 bahagi dengan 5, kita dapat 35.6. 35.6. Kita boleh kira daripada bawah. Sekarang ni tadi 0.8. Dekat 0.8 ni 35.6, betul? Satu ni 10. So 10, 20, 30. 35.6 dekat-dekat dengan kotak ke 36. 0.8 kita kira 36. Lepas yang 30 ni 6 kotak atas dia kita plot. Dia senang. Kita bahagi je. Kita kira satu kotak kecil. Lepas tu kita bahagikan nombor yang kita nak dekat paksi Y ni dengan per satu kotak. Kita tahu berapa kotak. Puluh ni, 10 ni kotak besar. 30 ni 1, 10, 20, 30 kotak. Jadi 36. Daripada bawah kira lagi 5. Daripada yang kotak ke 30 ni kira lagi 6. Sebab 35.6 kan. Tanda. Lepas tu kita ambil pembaris. Kita try gabungkan paling banyak. Kita try gabungkan paling banyak. Or if ada yang tak kena pun, at least dia dekat-dekat sangat macam ni. Semua kena kecuali yang ni. Jadi ini adalah penyuaian yang terbaik. B. Daripada graf, cari nilai Y bila log 10Y apabila X sama dengan 0.9. X sama dengan 0.9. Jadi kita tarik je sampai ke graf. Lepas tu kita tarik pergi tepi, dapat 2.0. Bila X sama dengan 0.9, log 10Y sama dengan 2. Y apabila X sama dengan 0. Bila X sama dengan 0, kalau tengok ni adalah kotak ke-4. Kita tahu kotak ke-4 ni adalah 0.05. Satu kotak kecil tadi darab dengan 4, kita dapat 0.2. Jadi ini adalah 0.2. Kita tahu bila X sama dengan 0, log 10Y sama dengan 0.2. Dia nak Y. Log 10Y sama dengan 0.2. Kita tahu kalau nak tukar indeks, 10 kuasa 0.2 sama dengan Y. Ataupun Y sama dengan 10 kuasa 0.2. Tekan kalkulator, dapat 1.585. 3. X apabila log 10Y sama dengan 2. Bila log 10Y sama dengan 2, sama juga tarik. Dapat 0.9. Okey, nombor 3 tadi. Bila log 10Y sama dengan 2, paksi ni X sama dengan 0.9. X apabila Y sama dengan 20. Kita tahu Y sama dengan 20. Tapi dekat graf kita ni, kita ada log 10Y. Log 10Y sama dengan, kita tak tahu apa nilai dia, kita bagi formula ubah, saya bagi Z lah. Sebab X dah ada kat sini, nanti confuse. Log 10Y sama dengan Z. Jadi kita tahu kita ada log 10, Y adalah 20 sama dengan Z. Di mana 10 kuasa Z sama dengan 20. Tukar bentuk indeks. Jadi 10 kuasa Z sama dengan 20. Nak cari ada kuasa ni, kena guna log. Tambah log dekat dua-dua belah. Log 10Z sama dengan log 20. Z bawa pergi depan. Z log 10 sama dengan log 20. Z sama dengan log 20 bahagi log 10 sama dengan log 20. Jadi asas 10 je saya guna. 20 bahagi dengan log 10
Dapat 1.301. 1.301. Z ni mewakili log 10Y. Jadi dekat graf sini kita cari mana 1.301. Kalau nak tahu tadi ni titik ke berapa, kan saya kira kotak kecil tadi 0.05, betul? 1.301 bahagi 0.05, kita dapat 1.301 bahagi 0.05, kita dapat 26. 26.02 ataupun 26 kotak. Daripada bawah sini 0.5 adalah 10 kotak pertama, 20 kotak pertama. Jadi kotak ke-26. Yang ni nampak dari kotak ke-26 tarik sampai kena sini, tarik turun bawah. Ni dua kotak sebelum 0.6, kita tahu ni naik 0.4 sampai 0.6 ni 0.4 sampai 0.6 ni 0.2. Jadi jarak antara ni 0.02. 0.6 tolak 0.02 adalah 0.56. Ni cara senang nak tahu kira berkotak. Jadi tahu kotak ke-26, terus kira 10 kotak, 26 atas kotak ke-20, tarik pergi sini, kira berapa nilai yang kena dekat sini. 0.56. C. Cari persamaan garis lurus penyesuaian terbalik. Persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Kalau nak buat, kena tahu M, kena tahu C. C ni dah boleh nampak dekat graf 4 kotak dari bawah. Okay, C kita tahu tadi kita dah kira satu kotak kecil sama dengan 0.05. 4 kotak dekat atas ni, so darab 4 dapat 0.2. C sama dengan 0.2. M pula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ambil dua titik yang kena dekat atas graf ni. Kalau saya nak ni dengan mana nak ambil X1, jangan dekat sangat, ambil yang jauh sikit. Boleh ambil ni lah, 0.3 dengan 0.8. Jadi saya ambil dua titik ni, ni adalah ni apa ni? Ni 1.0 dengan 2.0. Yang ni adalah 0.3 dengan 0.8. Y2 ni yang paling kanan. Ni akan jadi X1 Y1. Yang ni akan jadi X2 Y2. Y2 2.2. 2.2 tolak Y1 adalah 0.8 bahagi dengan atas ni X1, X2 1.0 tolak X1 0.3. Okey, guna kalkulator kita dapat 2.2 tolak 0.8 bahagi dengan 1 tolak 0.3 dapat 2. Jadi kecerunan dia 2. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M adalah 2. XX lah, C adalah 0.2. Jadi Y sama dengan 2X tambah 0.2. Okay. Yang ni dia punya persamaan. Kalau tengok atas ni, dia ambil 0.6, dia ambil 0.7, X 0.7 dengan X 0.3. Dia ambil dua ni. Pun boleh 0.7 dekat sini. Dia tak dekat sangat, tapi titik ni masih atas graf.